Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid tahun 3? Pada hari ini kita akan belajar tajuk wang dalam kemahiran darab. Okey, seterusnya kita membuat sedikit ulang kaji iaitu membina sifir. Okey, terlebih dahulu kita bina sifir genap dulu. Sifir 2, 4, 6 dan 8. Okey, kalau kita perhatikan, kita ada satu bentuk yang terdiri daripada nombor 2, 4, 6, 8 sifar 2, 4, 6, 8. Ya, nombor ini dibentuk berdasarkan daripada sifir genap juga 2, 4, 6, 8. Tengah-tengah tu sifar. Okey, kaedah ni saya namakan kaedah XOXO. Kenapa? Sebab kita bina palang, kita bina palang tu macam kita main XOXO juga macam ni. Palang. XO apa? XOXO yang kita selalu main macam ni kan. Ini pangkah, tu letak sifar. Okay, XOXO benang. Barat gitu kan. Tu cara dia kan. Pertama kita kena tahu buat palang. Okay. Palang dia seperti inilah. Dan nombor di dalam dia 2, 4, 6, 8. Sifar 2, 4, 6, 8 seperti di bawah tu lah. Yang garisan merah tu. Sifir ni bermula di penjuru. Di penjuru. Ni. Di penjuru. Okay. Di penjuru. Yang saya tandakan pangkah tu. Yang saya tandakan pangkah tu dia bermula di setiap penjuru lah. Terlebih dahulu kita bina sifir 2 dulu. Jadi 2 ni ada 2 kan dekat kawasan ni. Jadi penjuru lah kita bina di penjuru. Okey, 2. Dan setiap sifir ada arah. Nak tahu arah permulaan dia ialah kita tambah. Kalau sifir 2 keluar jari 2, sebut 2, 2, 3, 4. Kita dah dapat 4. Nampak? 4 jadi arahnya ke kanan. Ke kanan. Kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Okey, 4 tambah 2, 6. Okey, dah ada. 6 tambah 2, 8 dah ada. 8 tambah 2, 10. Sifar ni kita just letak 1 saja. Kan? Kita letak 1 saja, 10. 10 tambah 2, 12. Letak 1 je. 12 tambah 2, 14. Letak 1 je daripada nombor yang asal. 14 tambah 2, 16. Nampak? 16 tambah 2, 18. Siap sifir 2 kita. Kan? Jadi kita baca sifir ni daripada nombor kecil kepada nombor besar. Sebagai contoh 6 darab 2 sebagai contoh. Jadi 6 ni nombor yang keberapa? Yang ke-12 lah. Yang ni 12. Daripada nombor 2 ni 2, 4, 6, 8, 10, 12 ni 12 ni kali yang ke-6. Jadi dah buat sifir kena tahu guna lah. Jangan tak tahu guna kan. Okey. Terusnya kita membina sifir 4. Mana dia sifir 4? Ya, dia bermula di penjuru bawah pula. Arah dia. Dia ada arah. Keluar jari 4. 4 tambah 4. 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 8 ni 8. Nampak? Atas. Daripada bawah ke atas. Sama. Sebelah pun sama. Sebelah pun sama. Daripada bawah ke atas. Okey. Daripada bawah ke atas. Jadi kita buat bawah ke atas lah arah dia. Jadi 8 ni kita tambah lagi 4, 12 lah. 12. Letak 1 saja nampak. 12 tambah 4, 16. 16 tambah 4, 20. Kalau kita buat macam tu lah. Kalau kita ataupun sifir ni dia besar sedikit. Dia ke depan tu besar sedikit. Kalau kita letak 20 ni letak 2, kita letak 2 jadi 24. 24 lebih besar daripada 20. Kita letak 2 lagi. Kita letak 2 lagi. 28. 28 ni lebih besar daripada 24. Kita letak 2 lagi. 22 ni dengan 28. Dah tak boleh. Kenapa? Sebab 22 ni kecil daripada 28. Jadi tak boleh letak 2. Apa yang perlu kita letak lepas 2 ialah 3.
32 lebih besar daripada 28. Kita letak 3, kita letak 3. 36. 36 ni lebih besar daripada 32. Okey, siap sifir 4 kita. Nampak? Mudah saja. Okey, seterusnya kita membina sifir 6 pula. 6 di penjuru kanan atas lah. 6. Jadi nak tahu arah dia, 6 tambah 6. 6 tambah 6, 12. Bawah tu, 12. Okey, 12. Jadi arah dia 12 dekat situ. Kita jangan letak 1 saja. 12, jadi arahnya daripada atas ke bawah. Ini 12. 12. Jadi atas ke bawah. Okay. Jadi 12 tambah 6, 18. Satu, nampak? 18 tambah 6, 24. 24 tambah 6, 30. Kita letak nombor 3, kita letak 3. 36 lebih besar tak daripada 30? Ya, lebih besar. Kita letak 3 lagi, kita cuba 3. Kita malah nak kira, kita tulis 3 lagi. Oh, 32 ni lebih kecil daripada 36. Oh, tak boleh lah 3 ni. Jadi kita letak 4. 42 besar tak daripada 36? Besar. Kita letak 4 tadi kan, kita cuba letak 4 lagi dekat bawah. 48. 48 besar tak daripada 42? Ya, besar. Kita letak lagi 4. Malah lah nak kira. 44 ni kecil daripada 48. Dah tak boleh dah letak 4. Dah tak boleh. Kita letak 5. Lepas 4, 5. Jadi 9 kali 6 ialah 54. Kena tahulah kedudukan dia. 9 tu. Sebab sifir ni daripada nombor kecil kepada nombor besar. Ikut urutan. Okey, siap sifir 6 kita. Seterusnya kita buat sifir 8. Sifir 8 di penjuru bawah. Kanan bawah. Lepas tu nak tahu dia, arah dia 8 tambah 8. 8 tambah 8, 16. Ni sebelah dia. Nampak? Jadi kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Arah dia. Nampak? Jadi 16 saya letak, 16 tadi saya letak 1 kan. 14. Lama 14 lebih kecil daripada 16. Tak boleh lah letak 1. Jadi saya letak lepas 1, 2. Kalau tak nak kira macam tu lah. Ataupun 24 tambah lagi 8 dapat 32. 32 tambah 8, 40. Guna jari kalau tak pandai. Nak agak besar kecil kan. Nak agak besar kecil ni pakai jari tambahkan. Kalau malas nak kira, buat besar kecil. Kalau saya buat 40 ni, saya letak 4. Saya letak 4 lagi, 48. Besar tak 48 daripada 40? Besar. Saya letak 4 lagi, 46. 46 ni kecil daripada 48. Oh, tak boleh lah. Tak boleh letak 4 lagi. Jadi kita letak 5. 56 tambah 8 dapat 64. Ataupun kita cuba. Oh, tadi saya letak 5. Saya nak letak 5 lagi lah. Oh, 54 ni kecil daripada 56. Tak boleh lah. Jadi tukar. Lepas 5 ke 6. Malah lah nak kira. Tadi saya letak 6. Saya nak letak 6 lagi lah. 62. 62 ni kecil lah daripada 64. Oh, tak boleh lah nombor 6. Tukar. Kita tukar 6 jadi 7. 72. Jadi siap sifir 8 kita. Kalau misal kata 7 kali 8. Kita kira lah daripada nombor 8. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56. Oh, 7 kali 8, 56. Macam tu lah penggunaan sifir bila kita dah buat ni. Kan? Itu cara bagaimana kita membina sifir genap. Iaitu sifir 2, 4, 6 dan 8. Okey, seterusnya kita membuat ulang kaji membina sifir ganjil. Sifir ganjil ni terdiri daripada 1, 3, 7, 9. Macam sifir genap juga tadilah. Kita kena tahu membina kaedah SO kan. Kita kena tahu buat palang. SO. Okey, apa dalam dia? Dalam nombor dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti di palang merah tu. Itu dia punya
nombor yang murid kena hafal. Sifir genap 2468 sifar 2468. Sifir ganjil lagi senang 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okey, sifir dia bermula di penjuru jugalah seperti biasa. Dia penjuru juga dan ada arah. Okay, contoh ni sifir 1. Sifir 1 ni senang sangat. Mula ni kat sini lah. Jadi arahnya kiri ke kanan. Siap sifir 1 kita. Kan, kalau murid tak tahulah sifir 1. Kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siap sifir 1. Sebab sifir ganjil ni 1, 3, 7, 9. Sifir 5 je saya tak ada dalam ni lah. Sebab sifir 5 tu senang. Okey, seterusnya kita membina sifir 3. Sifir 3 di penjuru kanan atas. Nampak ni? Tu nak tahu arah dia 3 tambah 3. 3 tambah 3, 6. Nampak dah ada 6. Jadi daripada atas ke bawah. Atas ke bawah arah dia. Atas ke bawah. Jadi 6 tambah 3, 9. Dah ada. 9 tambah 3, 12. 12 saya letak 1. 15 daripada 12 tu besar. Saya letak 1 lagi. 18 lebih besar dari 15. Senangnya dia letak 1 lagi. 11 daripada 18. Dah tak boleh lah. Alamak, kenapa? 11 ni lebih kecil daripada 18. Jadi tak boleh letak 1 lagi. Jadi lepas letak 1 letak 2. Okey, 21 lebih besar daripada 18. Saya letak 2 lagi. 24 lebih besar daripada 1. Saya letak 2 lagi. 27 lebih besar daripada 24. Siap sifir 3 apa? Senangnya. Kan? Jadi kena tahulah nak guna dia. Contoh 5 kali 3 berapa pula? Dah siap sifir, tak tahu guna pula. Yelah, daripada nombor 3 kita kira 3, 6, 9, 12, 15. 5 kali 3, 15. Dah tahu buat sifir, kena tahu gunalah. Tu cara dia. Daripada nombor kecil kepada nombor besar lah penggunaan sifir tu. Okey, seterusnya kita membina sifir 7. 7 di bawah kiri. Penjuru bawah kiri. Lepas tu arah dia 7 tambah 7. 7 tambah 7, 14. Oh, daripada bawah ke atas. Tu arah dia lah. Daripada bawah ke atas. Itu arah dia. Daripada bawah ke atas. 14 tambah dengan 7, 21. 21 tadi saya letak 2. 28 sama lebih besar daripada 1 boleh. Kalau tak kira 21 tambah 7, 28. Saya letak 2, saya letak 2 lagi. Oh, tak boleh. 25 ni kecil dah daripada 28. Oh, tak boleh. Bila tak boleh, lepas 2, 3. Okay, saya letak 3, 35 ni kan. Saya letak 3 lagi atas dia. 32. Boleh tak? 32. Oh, 32 ni kecil lah daripada 35. Tak boleh. Tak boleh, saya tukar. Lepas 3, 4. Okay, 4 saya letak 4 lagi bawah. 49. 49 besar tak? Daripada 42? Besar. Kalau tak percaya, kira. Bilang. Guna jari. Keluar jari 7. 42 tambah 7, 49. Saya letak 4 tadi kan? Saya letak 4 lagi. Oh, 46 ni kecil lah daripada 49. Oh, tak boleh. Tak boleh, saya tukarlah 4 jadi 5. Lepas tu saya tulis 5 lagi. Oh, 53. 53 ni kecil daripada 56. Tak boleh. Kan? Saya tukar lepas 5, 6. Sifir ni boleh, tak boleh, boleh, tak boleh. Asalkan dia besar sikit aja sudah siap. Kan? Siaplah sifir kita. Kan? Contoh 6 darab 7. Berapa 6 darab 7? Daripada nombor kecil kepada nombor besar. 7, 14, 21, 28, 35, 42. Oh, 6 kali 7, 42. Okey, nampak? Kita dah dapat. Itu cara penggunaan sifir ni. Okey, seterusnya kita membina sifir 9. 9 di penjuru kanan bawah. Arah dia macam biasalah. 9 tambah 9, 18. Jadi arahnya daripada kanan ke kiri. Daripada kanan ke kiri. Kalau sifir 9 ni senang. Kalau 18 tadi saya letak 1 kan. Kalau sifir 9 ni memang sangat senang lah. Lepas 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Siap. Sifir senang, sifir 9 ni sangat senang. Dia je yang boleh buat macam ni. Senang sangat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah siap kan? Jadi arah dia, katakan 8 darab 9. 8 darab 9 berapa? Ya, ni dia 72. Daripada nombor kecil kepada nombor besar, kita akan dapat 8 tu 72. Itu cara penggunaan ataupun kita membina sifir ganjil, iaitu sifir 1, 3, 7 dan juga 9. Sifir 5 senang murid-murid. Sifir 5, 5 sifar, 5 sifar, 5 sifar. Senang je. 5 kali 1, 5. Lepas tu 10, 15, 20, 25, 30. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Macam itu. Lepas tu 5, 0, 5, 0, 5 sifar, 5 sifar, 5 sifar dia terlebih dahulu kan. Senang. Okey, itu saja bagaimana kita membina sifir ganjil. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan yang pertama. Melibatkan tajuk wang. Kemahiran mendarab. RM67.83 darab 6. Okey, kita buatlah. RM67.83 didarab dengan 6. Kita buat bentuk lazim. Tapi saya menggunakan kaedah berpalang. Tengok palang warna kuning tu. Okey, kita buat 3. Saya tengok nombor di atas. 3 satu palang, 8 satu palang, 7 satu palang, 6 satu palang. Jadi kita buat sifir berapa tu? Kita buat sifir 6 kat bawah. Kita menggunakan kaedah yang kita belajar tadi kan. XO tadi. Okey, macam tu. Sifir 6 apa dalam dia? 2, 4, 6, 8 sifar. 2, 4, 6, 8. Okey, sifir 6 di sini. 6 tambah 6, 12. Nampak arahnya ke bawah. Guna jari lah kalau tak pandai. 12 tambah 6, 18. 24, 30, 30 tambah 6, 36. 36. Keluar jari 6 lah. Kalau sifir 6, keluar jari 6. Kalau murid tak mahir. 36 tambah 6, 42. 48, 54. Siap sifir 6 kita. Kalau murid dah tak mahir sangat, buat sifir 6. 6 aja, tulis je 6 kali 1. Okay, kita nak buat kali sampai kali berapa? Kita tengok situ sampai kali 8. Tengok nombor 6, 7, 8, 3. 8 paling besar. Jadi sampai 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Guna jarilah. 6 tambah 6, 12. Tambah 6, 18. Tambah 6, 24. 24 tambah 6, 30. 30 tambah 6, 36. 36 tambah 6, 42. 42 tambah 6, 48. Macam tu. Kita menambah. Ada dua cara buat sifir. Tak kisah mana-mana. Janji murid faham. Okay, pertama 6 darab 3. 6 darab 3, 18. Sini pun sama lah, 18. Kan? Jadi nak tulis dia, 18 kiri kanan palang. Tengok saya buat. 18. Okay. Kiri kanan palang, 18. 6 kali 8, daripada nombor kecil kepada nombor besar, 48 lah. 48. Ini pun sama, 48. Jadi kita kira 48 ni kiri kanan palang kuning ni. Kita tulis macam tu lah. Lepas tu 6 darab 7. 6 darab 7, 42. Ini pun sama, 42. Buat kiri kanan palang dulu, 42. Lepas tu 6 kali 6. 6 kali 6, 36. Ini pun 36. Jadi buat kiri kanan palang, 36. Lepas tu kita gariskan. Kita gariskan. Lepas tu kita menambah lah. Kita boleh guna pembaris 30. Kaedah pembaris 30. Saya dah terangkan tempoh hari. Kenapa saya gunakan kaedah pembaris 30? Sebab pembaris 30 ni ada di pasaran. Boleh beli. Murid boleh bawa dalam kelas, dalam dewan peperiksaan dan sebagainya lah. Okey, kita lihat 8. 8 ni 8 saja. Kita tulis, kita tambahkan. Lepas tu 8 dengan 1 kita tambahkan. 8
Ni 8 tambah dengan 1. Okey, jawapannya 9. Ni 8 tambah 1. 8 tambah 1 jawapannya 9 lah. Ni 9. Okey, kita guna pembaris kalau tak tahu kira. Okey, 2. Ni 2. Tambah dengan 4. 1, 2, 3, 4. Okey, 6 jawapannya. Okey, lepas tu 6 tambah 4. Guna pembaris. Kalau tak tahu guna jari. Kan? 6 tambah 4. Ni 6. Okey, tambah 4. 1, 2, 3, 4. Okey, 10. 10. Sifar dekat bawah, 1 dekat atas. 1 tambah 3, 4. Okey, titik perpuluhan. Macam mana tu? Belum siap lagi kan? Kita tulis simbol RM. Titik perpuluhan dia senang je murid-murid. Kita kira daripada atas ni 1, 2 titik perpuluhan. Ini pun sama. 1, 2 titik perpuluhan dekat sini. Ya, tajuk wang ni titik perpuluhan dia di sebelah kanan rumah sen tu ada 2 saja. Jadi inilah jawapan dia. Jawapan dia RM406.98. Tu jawapan dia lah. RM406.98. Macam tu cara kita menyelesaikan soalan yang melibatkan darab wang. Okey, seterusnya kita lihat untuk soalan yang kedua. Cari hasil darab RM274.18 dengan 7. Okey, gariskan perkataan hasil darab dan kita bulatkan 2 nombor kalau soalan berayat lah. Kan? Okey, kita buatlah bentuk lazim. RM274.18. RM274.18 didarab dengan 7. Kita menggunakan kaedah berpalang. Okey, 8 satu palang, 1 satu palang, 4 satu palang, 7 satu palang, 2 satu palang. Dan kita buat sipir. Berapa kita nak buat tu? Sipir 7. Okey, kita dah standby dah tu. Kita buat sipir 7. Okey, kita pun ada kaedah pembaris 30 supaya memudahkan kita nak mengira nanti kan. Okey, kita buat sipir 7. Seperti biasalah, kita buat sipir 7 menggunakan kaedah SOSO. Okey, ni dia. Dalam dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ini untuk sipir ganjil kan. Sipir ganjil. Di sipir 7 di penjuru bawah ni lah. 7. Okey, 7 tambah 7 14. 14 tambah 7 21. 21 tambah 7 28. 28 35. 42. Arah dia pada bawah ke atas. Kita kena tahulah arah dia. Kan? Kenapa arah dia bawah ke atas? Sebab mula-mula tadi kan kita kira 7 tambah 7 14. Jadi bawah ke atas. Okey, itu arah dia 42 tambah 7 49. Sebab sipir 7 kita tambah 7 lah. Kan? 49 tambah 7 56. 56 tambah 7 73. Sorry. 73 63. Terlebih kalau kita tengok kat situ 56 73 dah terlebih pula. Tak boleh. 63 baru betul. Sebab 7 kali 9 63. 7 kali 10 70. Itu dia punya cara dia. Ataupun kita buat sipir 7 seperti biasa. Tulis je 7 kali 1. Kan? Kita lihat soalan tu 2, 7, 4, 18 tu 8 paling tinggi. Jadi kita buat sampai 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 7 tambah 7 14. Tambah 7 21. 21 tambah 7 28. Tambah 7 35. Tambah 7 42. 42 tambah 7 49. 47 49 tambah 7 56.
Siap CP7 kita. Okey, pertama 7 darab 8. 7 darab 8 56. Ni. 56 kita buat kiri kanan palang. 56. Okey, lepas tu 7 kali 1. 7 kali 1 7. 7. Okey, 7 ni kita kena buat sifar 7. Macam tu, sifar 7. Jangan buat 7 sifar. Kalau buat 7 sifar ni 70. Dia tak jadi nombor 7. Kena tahu tulis lah. Kita kena tulis sifar 7. Macam James Bond. Sifar 7. Nombor 7 lah tu kan. Okay, lepas tu 7 darab 4. 7 darab 4, 28. Ini pun sama, 28. Jadi buat kiri kanan palang 28. 7 kali 7. 7 kali 7, 49. Ni. Okay, 7, 49. Buat kiri kanan palang 49. 7 kali 2, 14. Ini pun sama, 14. Jadi kita buat kiri kanan palang lah, 14. Okey. Dan kita tambahkan. Okey, kita lihat 6. Kita tulis 6 saja. Lepas tu 7 tambah 5. 7 tambah 5. 7 sini tambah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5. 12. 12, 2 letak bawah, 1 masuk atas depan dalam kotak. Berikutnya lah, 8, 1 sifar. Mana 8 tambah 1 tambah sifar. Okey, 8 ni 8 tambah 1, 9. Okey. Lepas tu kita tambah lagi. 9 tambah 2. 9 tambah 2 dalam petak tu. 9 ni 9. Tambah 2, 1, 2, 11. 11, 1 bawah. 1 bawah. Okay. 11, 1 bawah. 1 masuk atas depan. Jadi kita tambahkan lah. Menggunakan pembaris ataupun guna jari. 4 ni 4. 4 tambah 1, 5. Tambah lagi 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 9. Ini 1. Okey. Jadi kita buat simbol RM dan kita buat titik perpuluhan. Titik perpuluhan kira daripada kanan. Kita lihat soalan tu 1, 2 titik kan. Ini pun sama 1, 2 titik perpuluhan dekat situ. Jadi inilah jawapan dia. RM1,919.26. Jadi itulah jawapan dia untuk soalan yang kedua. Bagaimana kita mendarab dalam tajuk wang. Okey, sekian. Terima kasih. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.